Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum wa ala alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya kepada para sahabat, golongan tabi'in, tabi'un tabi'in, dan mereka yang mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pada malam ini bersyukur kerana Allah Ta'ala masih lagi memberi peluang kepada kita bersama-sama membicarakan tentang ilmu, walaupun kita berada di rumah masing-masing. Biasanya kita akan duduk di masjid, duduk kuliah bersama dengan jemaah, tetapi kali ini kita bersama dengan jemaah juga, tapi di tempat masing-masing. Apapun yang kita bersyukur kepada Allah, Allah masih lagi beri peluang kepada kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Kita bersyukur dengan lidah, nikmat mata, telinga, tangan dan seumpamanya. Dan kita mohon pada Allah agar apa yang kita lakukan ini mendapat kelebihan fadilat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada malam ini kita sambung bacaan kita yang kita baca semalam, masih lagi mengenai bersyukur dengan nikmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kamu ingin menghitung nikmat Allah, maka nescaya kamu tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Semalam kita sudah bicara nikmat itu ada tiga. Yang pertama, nikmat dunia, yang Allah Ta'ala beri nikmat yang berupa makan, minum, pakaian, kenderaan, keluarga dan seumpamanya. Dan yang kedua, nikmat agama, yakni seperti Allah memberi ilmu agama kepada kita, Allah memberi ibadah kepada kita sehingga kita boleh melakukan ibadah pada Allah, dan Allah Ta'ala memberi kepada kita berdampingan dengan orang-orang soleh, ketenangan di dalam hati, wa ghashiyatuhumur rahmah wa hufathumul malaikah nazala alaihimus sakinah. Allah Ta'ala campakkan ketenangan, wa ghashiyatuhumur rahmah, Allah Ta'ala turunkan rahmat, wa hufathumul malaikah, didoakan oleh para malaikat, wa zakarahumullah fi man indah, Allah Ta'ala sebut nama-nama di hadapan para malaikat. Moga-moga Allah Ta'ala sebut nama kita. Maka nikmat agama yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Allah memberi nikmat iman dan juga memberi nikmat ihsan, Islam dan iman. Maka yang kedua nikmat agama, yang ketiga adalah nikmat akhirat, yakni Allah memberi pahala dan Allah memberi rahmat, dan Allah bagi syurga. Maka ini nikmat akhirat. Dan nikmat agama dan nikmat akhirat ini diberi kepada orang yang beriman sahaja, yang beramal dengan amal soleh. Adapun nikmat dunia diberi juga kepada orang yang tidak beriman. Maka pengertian ini, kita katakan nikmat ini, apa perlu kita hadapi dengan nikmat apabila Allah memberi nikmat? Jawabnya, nikmat itu hendaklah kita mensyukurinya, bersyukur dengan nikmat Allah. Maka pengertian syukur ini yang paling lengkap lah, ataupun bukan paling lengkap, maknanya yang paling digunakan, ataupun yang diluaskan makna nikmat itu adalah mengetahui dan meyakini dalam hati bahawa apa yang diperolehi itu adalah semuanya datang daripada Allah. Semuanya datang daripada Allah Ta'ala, dan mengucapkan zikir, dengan mengucapkannya dengan zikir melalui lisan, menyebut nama Allah,
dan juga membuktikan dengan amal-amal yang saleh dan tidak menggunakan nikmat itu pada jalan yang Allah Ta'ala mukai, maka sesungguhnya kurniaan nikmat Allah ataupun nikmat-nikmat Allah yang Allah beri kepada manusia adalah sebenarnya supaya manusia itu tidak lupa kepada Allah. Dan apabila dia ini tidak lupa kepada Allah dengan cara dia menggunakan nikmat itu pada jalan yang Allah rada, maka nikmat itu akan berkekalan dengan dia. Dan bersyukur adalah pengikat nikmat. Lalu dikatakan bahawa apabila seorang itu dapat nikmat, lihatlah bukan pada nikmat itu, tetapi lihatlah kepada pemberi nikmat. Maka pada malam ini kita sambung. Sebelum kita sambung ni, kita nak maklum, kita ambil balik apa yang kita baca semalam. Kita sampai pada muka surat 45. Muka surat 45. Katanya Syekh Ibn Athaillah mengatakan, Man lam yashkuri ni'ma faqad ta'arrada li zawaliha, wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Kita dah baca sikit semalam, kita ambil balik, kita sampai muka surat 45 dan baris yang ketiga. Maksud dia, man lam yashkuri ni'ma, barang siapa yang tidak mensyukuri akan segala nikmat. Bila nikmat ni ni'ama faqad ta'arrada li ziwalihi, maka sebenarnya mengejarkanlah ia bagi yang menghilangkannya. Sesiapa yang tidak bersyukur dengan nikmat-nikmat, segala nikmat dia tidak bersyukur, maknanya dia tidak menggunakan nikmat kepada jalan yang Allah redha, maka sebenarnya perbuatan dia membawa kepada hilangnya nikmat yang Allah beri. Dan wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha, dan barang siapa syukur ia akan dia, yakni dia menggunakan nikmat itu pada jalan yang Allah redha, maka sebenarnya telah menambatkan ia akan dia dengan tambatan, maknanya dia telah mengikat nikmat tadi dengan perbuatan ia. Maka apabila sahaja dia menggunakan nikmat tadi dengan jalan yang Allah redha, maka nikmat itu seolah-olah diikat. Apa makna diikat? Nikmat itu akan berkekalan nikmat tadi, dan Allah redha di atas nikmat yang Allah beri. Ada juga nikmat itu kekal tapi Allah tidak redha. Maknanya apabila dia mendapat nikmat tu diguna pada jalan yang Allah redha, Allah kekalkan nikmat dan Allah redha kepada dia. Tetapi kalau nikmat itu dia gunakan pada jalan yang Allah tidak redha, sama ada Allah kekal pun boleh kekal, sama ada Allah kekal tapi Allah tidak redha. Tapi biasanya bila mana saja dia guna sahaja nikmat tadi pada jalan yang Allah tidak redha, akhirnya nikmat itu akan hilang. Jadi sihat. Bila mana sihat, guna ibadat. Tapi bila sihat tidak digunakan kepada ibadah, maka ibadat tadi akan kesihatan itu akan dihilangkan oleh Allah. Sebab itu kita kena bersyukur dengan nikmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika mana Allah Ta'ala memberitahu kepada kamu, la in syakartum la azidannakum, jika kamu bersyukur dengan nikmat aku, maka aku akan tambah nikmat. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dan apabila kamu kufur dengan nikmat aku, maka ingatlah azabku begitu pedih. Maka nikmat itu apabila tidak mensyukuri akan dapat azab. Azab ini Allah beri, satu datang ke dunia, satu dia lepas daripada dia mati. Azab dunia dan azab akhirat. Azab dunia ni ada dua. Satu, kadang-kadang azab dunia ini Allah beri dia, kau bertambah nikmat, tapi dia tak sedar dia dalam diazab. Ini kita akan bicara matan akan datang.
Tapi ada satu lagi azab. Azab dia apa? Allah tarik nikmat tadi, itu merupakan azab. Bila mana nikmat itu ditarik, maka itu azab. Dahulu maknanya sehat, tiba-tiba hilang sehat, itu azab daripada Allah Ta'ala. Maka di sini kita kena memahami antara sebab seseorang itu dibalakan oleh Allah, ada kalanya disebabkan dia tidak menggunakan nikmat yang Allah Ta'ala beri pada ketika dahulu. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maradda lahu. Wa iza aradallahu, apabila Allah Ta'ala menghendaki biqaumin su'an, dengan satu kaum tadi Allah Ta'ala datangkan satu bahaya, satu bala, satu ujian daripada Allah, fala maraddalahu, maka tak ada boleh orang boleh tolak dia. Bila tidak ada orang boleh halang bila Allah nak beri ke satu ujian musibah. Jadi ayat ini memberitahu kepada kita, ingat apa-apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita ni bukan saja-saja Allah nak beri, tidak. Tapi ketika mana Allah memberi nikmat kepada kita, maka Allah Ta'ala pun tengok apakah yang kamu gunakan di atas nikmat yang Allah beri tadi. Maka dengan sebab itu, jadilah kita orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Kalau dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah, maka nikmat Allah tadi akan ditarik. Kemudian dia bersyukur kembali, maka Allah boleh memberi balik kepada dia tadi. Oleh kerana itu, disuruh kepada kita bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nikmat Allah Taala ini sebenarnya mengingatkan kita ataupun menyedarkan kita bahawa semuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengubah satu kaum tadi sehinggalah satu kaum tadi mengubah dia. Maknanya apa? Katanya Syekh Ibnu Athaillah, katanya Ibnu Ajibah di dalam kitabnya Aiqazul Himam, dia mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin minan ni'am. Allah Ta'ala tidak mengubah satu kaum itu daripada nikmat, daripada nikmat yang Allah Ta'ala beri, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehinggalah Allah Ta'ala maknanya mengubah apa yang ada daripada mereka itu minasyukri, daripada bersyukur. Maknanya kalau mau nak jadi nasib kamu baik, kalau kamu nak dapat nikmat semakin bertambah, kamu kena buat perubahan. Apa perubahan dia? Perubahan dia hendaklah kamu bersyukur dengan nikmat itu, nikmat yang Allah Ta'ala beri. Maka bila kamu tadi bersyukur dengan nikmat, apa maksudnya? Kamu gunakan nikmat tadi kepada kebaikan. Tetapi apabila mereka itu istighaluhum bil ma'asi, mereka itu disibuk nikmat itu dengan perkara maksiat, dia gunakan nikmat tadi dengan perkara maksiat, ataupun wal kufri, ataupun dia kufur dengan nikmat tadi, dia kufur dengan nikmat tadi, maka dikatakan bahawa Allah akan tarik nikmat, Allah Ta'ala akan azabkan dia, ataupun Allah Ta'ala akan beri peringatan kepada dia. Maka yang menyebabkan kita ataupun seseorang itu ditimpa ujian musibah bukan kerana Allah, tidak. Allah itu Maha Pengasih Penyayang, tetapi disebabkan ketika mana mendapat nikmat itu lalai kepada Allah. Maka pernah satu ketika satu orang dia berkata, dia ni sakit, maka kita pun pergilah ziarah beliau. Jadi dia kata, Ustaz, dulu masa saya masa saya sihat dulu, satu ketika saya sakit ni, kita pergi ziarah, masa tu dia sihat dah, kita pergi ziarah, dia kata, Ustaz pergi, tapi masa tu dia pergi hospital ni, dia kata dia berpindah kepada hospital lain, daripada hospital swasta pergi kepada hospital kerajaan. Nak pergi hospital kerajaan, kata balik dah pula, pergilah rumah dia. Dia kata, Ustaz, masa saya sakit dulu, Allah datang ke ingatan saya, mengatakan saya ni Allah ruginya dulu masa sihat begini, ni sakit.
maka ketika mana sakit ni Allah ingatkan saya, maka saya merancang ketika saya sakit. Dia kata ketika saya sakit ni saya teringat mari semula ni kelalaian saya dulu, maka ketika sakit saya merancang, Allah tunjuk saya, saya nanti sihat saya kena buat gini, saya kena mengaji, saya kena belajar, saya kena semayang malam, saya kena berzikir, saya kena begini-begini. Dia fikir maknanya, lalu dia mengatakan, ya Allah, seandainya aku sihat, aku akan buat macam ni, macam ni, macam ni. Maka dengan izin Allah sihat dia. Masya Allah. Masa kita pergi tu, maka dia sudah dalam keadaan sihat. Dia kata, Ustaz, saya ini bila saya sihat ini, saya cuba nak buat macam mana saya masa sakit saya nak buat begini-begini, tapi saya rasa jadi lara balik. Apa maknanya saya jadi lalai balik, kata dia. Jadi sekarang ini apa dia? Baik, kita sihat dengan siapa? Dengan Allah. Kita sihat, Allah yang memberi sihat. Kita dapat nikmat, siapa beri? Allah yang memberi nikmat. Maka kita juga kena minta tolong dengan Allah agar Allah menolong kita, mendapat kita menggunakan nikmat tadi pada jalan yang Allah Ta'ala redha. Maka dengan itu disuruh kepada kita, hendaklah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Baik, lalu dikatakan lagi di sini, dikatakan bahawa bermula syukur itu suka hati pada yang memberi nikmat. Yakni dikatakan bahawa syukur itu apabila kamu mendapat nikmat, kamu rasa suka, gembira. Gembira dengan siapa? Gembira dengan Allah yang memberi nikmat. Maka tiada pada nikmat, jangan kamu duk fikir ke nikmat sampai kamu lupa Allah. Maka bukan pada nikmat tu yang kita nak gembira, tetapi kita nak gembira itu dengan Allah yang memberi nikmat. Hingga lalai demikian itu daripada segala engkau. Jangan sampai kamu sibuk dengan nikmat sampai kamu lalai untuk beribadah pada Allah, untuk kamu ingat kepada Allah Ta'ala yang memberi nikmat. Maka hingga lalai demikian itu pada segala anggota sampai nikmat yang kamu dapat tapi kamu tidak ibadah kepada Allah. Ini bahaya, jangan buat macam itu katanya. Maka tertegahlah daripada berhadap bagi lainnya dan menghinakan pada pekerjaannya. Akhirnya membawa kepada kamu tidak mengingati Allah, dan membawa kepada melakukan pekerjaan yang membawa kehinaan di sisi Allah. Apa dia? Yakni apabila kamu dapat nikmat, kamu sibuk dengan nikmat itu, sehingga kamu lalai kepada Allah. Sebagai contoh, kita ingin kereta baru, tiba-tiba Allah beri kita kereta baru, maka kita sibuk dengan kereta baru. Kita fikir sama kereta baru kita ni, ring kereta nak tukar dengan ring sport, kereta ni nak wikilat. Akhirnya kita pun dah sibuk, habis masa dengan kereta, dah hias kereta, akhirnya lalai beribadat. Maka kamu sibuk dengan nikmat, kamu tidak sibuk dengan pemberi nikmat. Ini contoh orang berakhir kereta, jangan marah maknanya. Ataupun sebagai contoh, Allah memberi maju perniagaan, maka Allah Ta'ala beri maju perniagaan, sehingga maju perniagaan kamu semakin besar, lalu disibuk dengan perniagaan, tidak pula disibuk dengan ibadat. Maka kamu dikira sibuk dengan nikmat, kamu tidak sibuk dengan pekerjaan, dengan pemberi nikmat. Maka perbuatan kamu yang sibuk dengan hias kereta sampai lupa beribadat, sibuk dengan perniagaan, maka pekerjaan itu, perbuatan yang menyebab kamu dipandang hina di sisi Allah. Itu contohnya. Menyebabkan seseorang yang sibuk tadi dipandang hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana apa? Kerana apabila Allah memberi nikmat kepada kamu, yang Allah Ta'ala suruh sibukkan itu Allah, bukan nikmat itu. Tapi malangnya manusia itu sibuk dengan nikmat, tidak sibuk dengan pemberi nikmat. Maka dikatakan lagi,
Kata Syekh Junaid rahimahullah ta'ala adalah aku pada Syekh guruku Siri Sakati, dan aku pada masa itu umur 7 tahun. Ini yang kemarin kita dah cerita dah, umur 7 tahun, dan di hadapannya beberapa orang yang berkata-kata mereka itu dalam syukur. Di hadapan gurunya ada orang-orang yang tua-tua berbicara tentang syukur. Apa makna syukur? Apa makna syukur? Ni pun jawab-jawab. Maka satu ketika maka kata Syekh itu, hai budak, iaitu Junaid Baghdadi, masa tu umur dia 7 tahun. Hai budak, katanya tadi, apa syukur? Apa yang kamu faham tentang syukur tadi? Lalu katanya, maka katanya Junaid tadi, maka bahawa tiada derhaka akan Allah Ta'ala dengan sebab nikmat. Syukur itu ialah dia tidak derhaka pada Allah dengan nikmat yang Allah beri. Sesiapa yang Allah Ta'ala beri nikmat, dia derhaka pada Allah, maka dia kira tidak bersyukur. Maka katanya, hampirlah ada bagimu daripada Allah Ta'ala lisanmu. Allah Ta'ala telah memberi ilmu kepada kamu melalui lisan kamu. Maknanya, maka gurunya memujinya, maka sentiasalah aku menangis atas kalimah itu. Lalu menangis dia, apa ni, Syekh Junaid Baghdadi. Maka dikatakan lagi setengah mereka itu bahawa syukur itu atas 3 bahagi, iaitu syukur terbahagi kepada 3, iaitu syukur pada hati. Yang pertama, syukur dengan hati, dia panggil syukur qalbi, syukur dengan hati. Jadi apabila sahaja kita mendapat nikmat, bagaimana adab hati kita, itu dia panggil syukur dengan hati. Maka syukur dengan hati itu, syukur dengan hati yang pertama, yang kedua syukur dengan lisan, dengan lidah, dan yang ketiga syukur pada segala anggota. Maka syukur terbahagi kepada 3 cara kita nak bersyukur. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan anggota. Apa maksud dia tadi yang ketiga-tiga tadi? Maka syukur pada hati itu iaitu diketahui bahawasanya segala nikmat itu daripada Allah Ta'ala. Yang pertama dia kata nikmat yang kamu dapat datang daripada Allah. Baik, kita contohkan macam mana kita nak nampak ia daripada Allah. Sebagai contoh, nak tanya, pagi tadi, sarapan pagi tadi, makan apa? Orang jawab, saya makan nasi lemak Ustaz. Nasi lemak. Kamu makan apa? Kamu makan nasi dagang. Kamu daripada mana? Terengganu. Oh, patut makan nasi dagang. Kamu makan apa pagi tadi? Saya makan lontong. Kamu daripada mana? Saya dari Johor, contohnya. Mananya? Maka kamu makan apa? Saya makan nasi kerabu. Kamu daripada mana? Saya daripada Kelantan. Okey, baik, contoh sahaja. Makan nasi lemak lah. Kan nasi lemak. Nasi lemak tu datang daripada mana? Saya datang nasi lemak tu saya makan daripada rumah Mochi Kia, kedai Mochi Kia. Okey, kedai Mochi tu kedai ataupun Mochi Minoh lah, Mochi Minoh. Dah kedai Mochi Minoh ni ambil mana? Mochi Minoh ambil mana nasi lemak? Mochi kata, Mochi tak tahu ada orang hantar nasi. Dia pun hantar nasi. Tanya, kamu hantar nasi ni kamu ambil mana beras? Saya ambil beras, saya beli kedai Pomat. Tanya Pomat ambil mana? Pomat kata lori datang hantar beras. Tanya lori ambil mana? Kata lori saya ambil kilang. Tanya kilang, kamu ambil mana? Kata kilang saya ambil daripada orang-orang yang menanam padi. Ambil dekat jelapan padi. Jelapan padi. Kilang beli daripada orang-orang petani. Cuba tanya petani daripada mana? Maka petani kata saya hanya menanam saja. Bila saya tanam, saya serah pada Allah Ta'ala. Akhirnya nasi goreng akhirnya cuba tanya petani, adakah ketika mana dia tanam, dia boleh beri jaminan tanaman itu akan tumbuh? Tak boleh beri jaminan. Adakah dia mengsyarat saya nak jadi berah tu besar buah anggur? Ada? Tidak. Tetapi Allah menyatakan wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah Ta'ala menurunkan air hujan, daripada air hujan tumbuh tanaman beri rezeki pada kamu. Maka jelas
Rezeki itu datang daripada Allah. Melalui apa? Melalui Allah turunkan air hujan, daripada air hujan tumbuhkan tanaman. Maka apabila kamu dapat rezeki, sama ada makan nasi goreng ke, nasi lemak ke, nasi minyak ke, nasi dagang, apa-apa yang kamu makan, kamu ingat ini datang daripada Allah. Allah yang menumbuhkan tanaman. Maka apabila seseorang itu dia mengingatkan itu datang daripada Allah, maka itu dikira orang itu sudah bersyukur dengan hati. Maka dia dikira sudah bersyukur dengan hati. Kerana apa? Dia menyedari bahawa itu datang daripada Allah. Semua nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala. Maka nikmat itu berbagai-bagai ukuran dia. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang berduri dan seumpamanya. Kita tengok Allah menurunkan air hujan, air yang sama saja tapi menumbuhkan buah-buahan yang berbeza-beza rasanya. Maka ini kurniaan Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin fa minallah, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan nikmat yang ada pada kamu, tidak ada yang ada daripada kamu, ataupun dan nikmat yang ada pada kamu itu faminallah, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu kita kena faham bahawa itu adalah nikmat daripada Allah Taala. Bila kita tahu itu nikmat daripada Allah, maka janganlah kita guna nikmat itu kepada perkara yang membawa kemukaan Allah Ta'ala. Okey, itu satu. Kemudian yang kedua, syukur dengan lisan. Syukur dengan lisan itu iaitu dengan membanyakkan puji atas Allah dengan lisan. Dan masuk di dalam itu menyebut-nyebut pada segala nikmat dan menzahirkan akan dia. Maka yang kedua, syukur dengan lisan, iaitu mensyukuri nikmat Allah dengan lisan, dengan lidah kita, dengan erti kata mengucapkan puji-pujian kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala selalu sentiasa memberi nikmat. Sebab tu kita kena ingat, tak boleh lupa nikmat Allah. Kalau kita susah, sebagai contoh, katakanlah satu hari kita susah sungguh. Bila kita susah sungguh, lalu kita ini memikirkan, susah sungguh aku ni, anak nak sambung belajar, anak nak belajar tapi duit tak ada. Duit belajar tak ada. Dan anak belajar mana? Orang tanya. Orang duduk lepas mayang di masjid, duduk termenung saja, duduk mikir. Lalu datang satu orang, dia kata, kenapa nampak susah hati sangat? Saya sebenarnya ada masalah. Masalah apa? Kalau beritahulah, mana tahu saya boleh bantu, kata dia. Saya ada masalah, anak saya ni nak sambung belajar di Yaman, tapi saya tak ada duit. Anak belajar tu saya dah susah hati ni. Anak nak belajar, duit tak ada. Jadi kebetulan yang bertanya tu orang kaya besar. Dia kata ginilah, jangan susahlah, tak apalah. Oleh kerana anak awak nak belajar agama, biar saya tanggunglah. Saya tanggung belaka. Berapa pembelanjaan anak nak pergi belajar Yaman tu? Perbelanjaan dia lebih kurang dalam 14,000. Itu siap dengan tiket, visa dan yuran 2 tahun. Sekali bayar sekali 2 tahun, dia kata. 14,000 dia kata. Tak apalah, 14,000 saya tanggung semua pengajian anak awak. Semua 14,000 tu saya tanggung. Awak jangan susah hati. Kita rasa macam mana? Kita rasa suka, gembira. Apa kita kata? Kita kata, saya tak akan lupalah jasa baik awak. Saya tak akan lupa jasa baik awak. Cuba kita fikir. Kalau kita lupa, tak patut kita lupa, sebab orang tu tolong kita. Itu baru orang tolong kita. Allah tolong kita semenjak daripada kita ada dalam perut ibu lagi. Allah tolong kita. Maknanya dalam perut ibu, dalam perut ibu kita lahir, Allah tolong kita sampai sekarang. Maka tidak layaklah kita melupai Allah Ta'ala. Maka demikianlah contohnya, maknanya. Maka bersyukur kita, Allah terima kasih. Maka kita bersyukur dengan nikmat Allah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka disuruh kita ini dikatakan, bila kita bersyukur dengan lisan tadi, hendaklah kita ini memuji Allah dengan menyebut nama Allah. Selain daripada itu, kita mengingatkan akan nikmat Allah.
Allah Ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Apa maknanya? Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan kerana kurniaan Allah Ta'ala itu, kerana kurniaan Allah Ta'ala itu hendaklah kamu sebut, kamu ingat. Hadis ni kamu sebut. Maksud sebut ni bukan kita nak khabar semua. Ini rumah saya dapat kereta. Maksud dia ini, kata ulama, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Yang pertama, nikmat itu kamu gunakan kepada kebaikan. Yang kedua, nikmat itu kamu sebarkan kepada orang lain juga. Jangan dapat nikmat kita seorang. Jangan dapat kena nikmat kita seorang saja. Seperti apa? Seperti kita dapat harta, kita buat seorang, rumah kita makan, makna kita buat rumah seorang. Lepas pada kita tak bantu pun orang. Tidak boleh. Bila kita dapat nikmat, kita dapat kebetulan dapat duit. Duit apa? 10,000. KWSP contoh. Orang yang dapat KWSP lah, orang macam ustaz ni kerja sendiri. Maknanya nak kata kerja pun tak kerja. Jenis serah pada Allah Ta'ala je. Tak ada gaji bulan-bulan, tak ada mendapat selisih gaji ni. Jadi contohnya orang dapatlah KWSP, dapatlah 100,000, 200,000 dapat. Maka bila dia dapat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, maka fahaddis itu maknanya kamu siarkan, kamu cakap, kamu kata, kamu bagi tahu. Apa maksud bagi tahu? Yang pertama, kamu bersyukur sebut alhamdulillah. Yang kedua, kamu ini gunakan sampai kepada kebaikan-kebaikan pada orang lain. Itu dikatakan bahawa dapat duit, saya nak bagi pada masjid 5,000, saya nak bagi kepada ni 10,000. Siarkan, sebarkan kebaikan-kebaikan, sebarkan nikmat-nikmat Allah. Bagi hadis ini, yakni kamu sebarkan nikmat Allah Ta'ala itu. Maka kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu mengatakan, sebut-sebutlah olehmu nikmat Allah, kerana menyebut nikmat Allah Ta'ala itu bererti kamu juga bersyukuri nikmat Allah. Apa makna sebut? Ingat-ingatlah, alhamdulillah Allah dah beri saya. Maknanya Allah dah beri saya rezeki ni. Ataupun kita ingat, ya Allah banyaknya nikmat memberi pada aku. Hanya kita ni banyak lalai kepada Allah, mengingatkan akan nikmat Allah, untuk kita mensyukuri nikmat Allah. Maka ini ada satu, dikira orang itu termasuk dalam orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Jadi tidak salah. Yang salah tu kita sebut, kita ingat nikmat Allah, kita duk bangga-bangga. Itu baru salah. Tetapi kita merasa baiknya Allah Ta'ala memberi nikmat pada kita, dan kita merasakan bahawa banyaknya lalai kita pada Allah, sedangkan Allah sentiasa beri nikmat pada kita, maka itu tidak menjadi masalah. Maka bersyukurlah dengan nikmat Allah. Tak kira sikit ke banyak, bersyukur dengan Allah, dengan nikmat Allah. Kemudian dikatakan lagi, puji dan kata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, sebut olehmu akan segala nikmat, maka bahawasanya menyebut-nyebut akan itu bersyukur pada Allah. Begitulah makna kita sebut nikmat Allah, yakni kita ingat akan nikmat Allah Ta'ala itu. Katanya satu orang guru, dia kata, apabila saja kamu dapat nikmat, hidupkan hati dulu. Alhamdulillah, ini nikmat datang daripada Allah. Kemudian bila dapat nikmat tadi, nikmat datang tu kita bersebut, maknanya alhamdulillah. Maknanya hati hidup dulu. Ini datang daripada Allah, sebut dengan lidah alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala telah memberi nikmat. Dan dikatakan lagi, dan syukur lisan pula, syukur kepada segala yang wasitah dengan memuji atas mereka itu. Syukur dengan lisan juga, ini kita bersyukur, berterima kasih dengan wasitah. Apa makna wasitah? Perantaraan yang menyebabkan nikmat itu sampai kita. Sampai kita, dan mendoakan bagi mereka itu. Jadi dia termasuk juga ialah kita ini mensyukuri melalui wasitah. Wasitah ni perantaraan. Jadi dapatlah nikmat, tapi melalui siapa? Kadang melalui orang atas, ada juga melalui orang hantar dapat nikmat. Ada juga kadang melalui hadiah orang bagi dan seumpamanya.
Jadi terima kasihlah katanya yang mendengar kuliah ni, tiba-tiba ada orang hantar mendapat pewangi, boko maknanya. Terima kasih, tapi tak tahu siapa. Tanya PA, kata orang yang dengar kuliah, dia kata. Jadi kita doakan saja. Tadi ada pula orang hantar kema. Tengok-tengok, siapa hantar kema ni? Tak ada. Orang pun telefon, dia kata saya nak hantar barang ustaz ni. Bila pula kita minta online ni, tak ada order online pun. Ibu-ibu siapa? Jadi bersyukur pada Allah, rupanya ada orang hantar. Maka dikatakan bahawa kalau ini nak bagi tahu, ini ulama ajar. Kalau orang memberi kepada kita sesuatu, maknanya kita ucap terima kasih pada dia, itu utama. Dan di samping kita ucap terima kasih, jangan sekadar terima kasih, jangan lupa doakan kebaikan kepada dia. Doakan kebaikan kepada dia, maknanya bila mana orang itu memberi kepada kita. Sebab itu kalau kita memberi, kita nak doa orang alim, kita beri hadiah kepada orang alim. Orang alim akan doa pada kita. Jadi satu hari cerita ni dengan Allamah Habib Umar. Allamah Habib Umar. Jadi ada beberapa rombongan. Ada rombongan daripada Singapura, Brunei, Indonesia. Ustaz ni daripada Malaysia lah, biasalah makan rumah dia. Makan rumah Habib Umar. Habib Umar jamu tetamu makan. Jadi lepas pada tu nak bersalaman dengan Habib Umar. Bila nak bersalaman dengan Habib Umar ni, rupanya ada jemaah daripada Singapura. Dia hantar makan, dia hantar hadiah pada Habib Umar. Jadi ustaz ni duduk belakang jemaah Singapura. Dua orang tu. Ustaz yang ketiga untuk bersalaman, kalau tak silapnya begitulah, nak salam dengan Habib Umar. Jadi sebelum sampai kepada giliran ustaz ni, ustaz mendengar, ustaz tengok dia bagi hadiah kepada Habib Umar. Dia bagi hadiah pada Habib Umar. Habib Umar pun tersenyum, terima Habib tu. Habib Umar doa ke dia. Dia pun bagi. Yang orang yang kedua, Habib tu giliran orang yang depan ustaz pula. Orang yang kedua bagi daripada Singapura juga, bagi hadiah. Bagus orang Singapura ni, kita puji dia bagi hadiah. Mari orang Malaysia Terengganu pula. Kalau orang Malaysia Kuala Lumpur mungkin pemurah, ni Terengganu. Terengganu gerang ustaz. Bila gerang ustaz, kita berkata, Habib, ana ma fi syai, saya tak ada benda nak bagi apa-apa hadiah pada Habib. Habib pula kata, bagi diriku, kamu adalah hadiahku. Kata Habib. Habib kata, kamu ni hadiah aku, dia kata Habib. Dan Habib kata, kamu datang ke sini pun dah cukup hadiah dah bagi aku. Dapat juga doa Habib. Walaupun tak ada bagi hadiah, doa Habib pun doa. Jadi kita pun teringat apa dia maknanya. Nak bagi kepul ekor ke Habib dah bagi kepul ekor, nak atur daripada zaman dah busuk kepul ekor. Jadi insya-Allah kalau yang mari Terengganu jumpa ustaz bagi kepul ekor. Siapa yang jadi datang Terengganu, jangan lupa singgah rumah insya-Allah. Lalu dikatakan bahawa alhamdulillah dapat juga doa daripada Habib. Maka katanya, kalau kamu mahu doa orang yang alim, orang soleh, maka kamu bagi hadiah kepada dia, dia akan doakan kepada kamu. Kerana adab orang bersyukur adalah apabila dapat sesuatu, maka akan mendoakan dia. Tapi ingat, orang alim, orang soleh, bukan ustaz tidak alim, tidak soleh. Kita bukan orang alim. Kalau orang sebut, alhamdulillah jumpa ustaz orang alim, hati saya tak suka, tak gembira. Maknanya kerana apa? Kerana kita bukan orang yang selayaknya begitu. Ada tanya rumah ustaz area mana? Kuala Terengganu, Batu Buruk. Masya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Maka mendoakan bagi mereka itu, maka sekurang-kurang kamu doakan kepada orang yang memberi nikmat. Kena bersyukur kepada orang yang beri, yakni kena ucap terima kasih. Kerana dikatakan bahawa seseorang itu kalau dia tanda dia berterima kasih kepada Allah, dia berterima kasih kepada orang yang memberi dia tadi nikmat tadi. Maka dikatakan bahawa dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashkarun nasi ilallah ashkaruhum linnas. Apa maknanya? Sesyukur-syukur
sesyukur-syukur manusia kepada Allah. Maknanya manusia yang paling bersyukur kepada Allah. Manusia yang paling bersyukur kepada Allah adalah manusia yang bersyukur dengan manusia. Maknanya, yakni tanda dia benar-benar bersyukur kepada Allah Ta'ala itu ialah syukurnya mereka kepada manusia yang memberi nikmat tadi. Jadi bermakna apa? Bermakna kalau orang beri nikmat kepada kita, rezeki, maka kita kena bersyukur. Bersyukur dengan lisan, dengan cara macam mana kita mendoakan kepada orang yang memberi tadi. Maka di dalam hadis Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu bahwasanya bermula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tiada bersyukur akan sedikit, nescaya tiadalah syukur ia akan banyak. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Sesiapa yang tidak bersyukur dengan sedikit, maka dia tidak bersyukur dengan banyak. Sebelum Allah nak beri yang banyak, Allah beri sikit dulu. Maknanya maka sebelum Allah nak beri banyak, Allah Ta'ala beri sikit dulu. Allah Ta'ala beri. Maka kalaulah masa sikit kamu tidak bersyukur, bagaimanalah kalau Allah beri banyak, kamu boleh nak bersyukur dengan Allah. Maka bersyukurlah walaupun sedikit, maka bersyukurlah kepada Allah. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau dia tidak bersyukur dengan manusia, maka dia kira tidak bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan lagi, barang siapa yang tiada bersyukur akan manusia, nescaya tiadalah syukur akan Allah. Dan cerita daripada Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ni adalah satu orang sahabat yang Nabi kasih pada dia. Nabi kasih pada Usamah bin Zaid. Maka kasihnya Usamah bin Zaid ini sehingga Sayyidina Umar Al-Khattab perasan, Allah, Rasulullah kasih sungguh pada Usamah bin Zaid. Sehingga pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, bagi duit kepada Usamah bin Zaid lebih pada anak dia sendiri. Sampai anak dia tanya, wahai ayah, kenapa ayah bagi duit lebih, bagi pemberian ayah lebih kepada Usamah bin Zaid berbandingkan dengan anak ayah sendiri ni? Kata Sayyidina Umar, wahai anakku, sungguh Usamah bin Zaid tu lebih Rasulullah kasih daripada anak Sayyidina Umar Al-Khattab sendiri. Maka demikianlah dikatakan bahawa Rasulullah sayang Usamah bin Zaid ini. Maka dikatakan bahawa daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syukur manusia bagi Allah, syukur mereka itu bagi manusia. Yakni tanda orang itu syukur kepada Allah ialah dia bersyukur dengan manusia. Jangan lupa pada orang yang beri pertolongan kita. Jangan lupa kepada orang yang memberi nikmat kepada kita. Dan syukur pada segala anggota itu. Syukur pada segala anggota itu bahawa mengerjakan akan dia amal yang soleh. Tanda ia bersyukur ialah dia mengerjakan amal yang soleh dengan nikmat yang Allah beri tadi, dan jadikannya amal itu syukur. Maka apabila dia beramal dengan amal yang saleh, itu dikira orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi tanda kita bersyukur ni, kita ibadat lah. Allah beri rezeki, Allah beri duit, tapi tanda kita bersyukur dengan anggota ialah kita buat ibadat. Sama ada ibadat tu, kalau duit itu kita habiskan pada jalan Allah, tetapi dia memang berkaitan dengan ibadat. Kalau kita tidak beribadat, maka dia kira tidak bersyukur. Maka tidak ada manfaat orang dapat nikmat banyak tanpa ibadat pada Allah. Tidak ada manfaat. Maka manfaat nikmat itu bila mana dia beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka Nabi SAW dikatakan bahawa sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki. Sembahyang sampai bengkak kaki. Maka apabila sembahyang sampai bengkak kaki ini, maka ditanya, ya Rasulullah, kenapalah Rasulullah memberatkan diri sampai sembahyang sampai bengkak-bengkak kaki? Lalu Rasulullah mengatakan, afala akunu abdan syakura, ataupun afala akunu abdan syakura. Apakah salah aku nak menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Maknanya nak ucap terima kasih kepada Allah Ta'ala. Maka gunakanlah maknanya anggota kita pada amal yang soleh.
Dan apabila kita dapat nikmat, semakin dapat nikmat, semakin tambah ibadat. Ini tanda lagi kita maknanya orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Dan bertanya seorang lelaki kepada Abu Hazim radhiyallahu anhu, katanya baginya, mana syukur dua mata? Maka katanya, apabila engkau melihat dengan kedua matanya akan kebajikan. Maka ditanya kepada Abi Hazim tadi, apa tanda kamu ini bersyukur dengan mata? Maka katanya, tanda bersyukur dengan mata itu ialah anda melihat kebaikan dengan kedua mata tadi. Tanda kita bersyukur dengan mata ni, yang pertama, mata tengok benda yang baik-baik, tidak melihat kepada benda yang dimukai oleh Allah. Satu. Yang kedua, tanda kita bersyukur dengan ini, maknanya tanda dia adalah mata kita ini melihat kebesaran Allah. Ingat, ada 3 mata yang Allah rada. Apa dia? Allah kasih 3 mata ini. Yang pertama, mata yang berjaga malam ibadat sampai pagi, Masya Allah. Yang kedua, mata yang menangis mengingatkan dosa. Mata yang pertama berjaga malam beribadat. Sama ada dia berjaga malam beribadat semayang sampai pagi, ataupun dia berperang sampai pagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mata yang mengeluarkan air mata menangis. Menangis kerana dosa-dosa. Ini mata yang Allah kasih. Yang ketiga, mata yang tidak melihat perkara yang haram. Ini yang Allah Ta'ala kasih mata. Apa tanda syukur dengan mata? Lalu dikatakan syukur dengan mata, mata melihat kebajikan. Mata melihat kebajikan. Maka engkau nyatakan akan dia, dan apabila engkau melihat dengan kedua mata itu akan kejahatan, maka engkau tutup akan dia. Kalaulah kejahatan, tahan mata tidak melihatnya. Tetapi kalau kebaikan, kamu tengok kepada kebaikan, nyatakan kebaikan. Melihat benda yang mendapat pahala, melihat ibu bapa. Melihat ibu bapa, maka itu mendapat pahala. Dan termasuk juga melihat Al-Quran. Melihat Al-Quran itu juga mendapat pahala. Kemudian melihat air laut, kata ulama, boleh juga, itu juga mendapat pahala. Mendapat pahala. Melihat Kaabah, itu juga mendapat pahala. Itu tanda orang yang bersyukur dengan Allah. Kemudian ditanya lagi, dan katanya, mana syukur dengan 2 telinga? Mana syukur dengan 2 telinga? Maka katanya, apabila engkau mendengar dengan kedua telinga itu akan kebajikan. Kalau kamu dengar telinga tadi dengan 2 dengan kebajikan. Seperti kita dengar ceramah. Kita dengar ceramah, kita dengar Al-Quran. Siapa yang mendengar Al-Quran seperti membaca Al-Quran. Maka mendengar ceramah, mendengar Al-Quran, mendengar nasihat, mendengar kata-kata baik, mendengar cerita kisah orang-orang yang soleh, itu tanda orang itu bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala. Jadi bila ditanya apakah dia ini, maknanya mana nikmat, nikmat telinga, maka nikmat telinga itu adalah kamu dengar yang baik-baik. Dengar yang baik-baik. Jadi elakkan kita daripada dengar perkara-perkara yang membawa kepada fitnah. Membawa fitnah. Lalu dikatakan lagi, maka engkau dengarkan akan dia yang kebajikan, dan apabila engkau mendengar dengan kedua telinga akan kejahatan, maka engkau tanamkan akan dia. Maknanya jangan simpan dan lari daripada mendengar kejahatan. Jangan dengar kejahatan. Kemudian jangan kita cepat-cepat sebarkan fitnah. Jadi jaga-jaga. Jadi bila kita dengar kebaikan, kita akan beruntung, kita akan dapat pahala. Dan dikatakan, dan ditanya, dan katanya, mana syukur pada 2 tangan? Mana syukur 2 tangan? Maka katanya, jangan engkau ambil dengan kedua tangan itu akan barang yang tiada bagimu. Jangan mengambil hak orang lain. Ingat, jangan ambil rasuah, jangan ambil riba, jangan ambil riba. Maknanya jangan ambil riba, jangan ambil rasuah, jangan ambil hak orang. Maknanya, ala taqulu amwalakum bainakum bibatil, jangan kamu makan hak orang lain dengan cara yang tidak benar.
Hak orang jangan ambil, walau sedikit pun jangan ambil hak orang. Maknanya nanti berat kita dekat negeri akhirat kelak. Kalau kita tak ambil, kita pulangkan balik. Pulangkan balik. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bersyukur dengan tangan. Tangan ini bukan guna buat pukul orang, tidak. Tangan ini guna buat kebaikan. Guna tangan untuk tolong orang. Guna tangan buat tolong orang. Maknanya tolong orang. Maka dikatakan lagi, jangan ambil daripada yang tiada bagimu, dan jangan engkau tegakkan hak, iaitu bagi Allah Ta'ala daripada keduanya. Jangan kita tegah halang tangan kita untuk melakukan kebaikan. Jadi gunakan tangan tadi pada jalan yang Allah Ta'ala redha. Maknanya. Dan katanya, mana syukur pada perut, maka katanya bahawa adalah di bawahnya sabar dan di atasnya ilmu. Jadi perut ini kita sabar, jangan ambil benda yang syubhah, jangan ambil benda yang haram, dan di atasnya ilmu. Dan pastikan, maknanya perut yang kita nak makan tadi, kita kena tahu, ada pengetahuan. Maknanya apa? Maknanya kena seorang itu ada mengetahui sama ada makanan itu maknanya benda itu halal, syubhah, dan kena tahu juga hukum hakam. Jadi ingat, jangan ambil benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Kerana kita dah bahaya dah sampai satu zaman ni. Zaman apa? Yang Nabi SAW ada menyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali rajulu min aina asabal mal min halalin am haramin. Akan datang satu zaman, mungkin zaman kita dah ni, akan datang satu zaman, ya'ti 'alan nasi zamanun, datang satu zaman nanti, dia kata manusia sudah tidak mengambil kira daripada mana dia ambil harta tadi. Dia ambil kira dah, min halali am haramin, dia tak ambil kira halal ke haram. Jadi biarlah dapat sikit halal lebih baik daripada dapat banyak haram. Maknanya maka dikatakan lagi, ditanya lagi, dan katanya, mana syukur pada faras, yakni pada kemaluan. Mana syukur pada kemaluan, maka katanya seperti firman Allah Ta'ala, bermula mereka itulah bagi faras mereka itu dipelihara, kemaluan mereka itu dipelihara akan mereka itu, melainkan atas segala isteri mereka itu, atas isteri mereka itu atau yang dimilik mereka itu, maka bahawasanya tiada kecelaan. Allah Ta'ala berfirman, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi maknanya dia menjaga kehormatan dia tadi, kecuali pada isterinya yang halal tadi. Dan juga kepada hamba-hamba yang dia miliki tadi, maka sesungguhnya itu tidak tercela. Maka inilah dikata orang yang bersyukur. Syukur tadi. Lalu dikatakan juga syukur dengan kemaluan, tidak berzina dan tidak melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Kemudian dikatakan lagi, dan katanya, mana syukur pada dua kaki, maka katanya, jikalau engkau lihat akan suatu yang memberi kebajikan, maka engkau kerjakan akan di atasnya. Kalaulah ada sesuatu yang ada kebajikan, kamu pergilah, dia kata. Dan jikalau engkau lihat akan sesuatu yang memberi kejahatan, maka engkau tegah daripada keduanya. Kalau ada tempat tu membawa kepada benda haram, jangan pergi tempat situ. Jangan pergi tadi, tegah dia tadi. Maknanya keduanya daripada mengerjakannya, maka hendaklah engkau syukur bagi Allah Ta'ala. Jadi jangan pergi. Maka ada pun orang yang syukur dengan lisannya dan tiada syukur pada segala anggotanya, maka umpama baik sebut saja Alhamdulillah, tetapi anggotanya tidak bersyukur. Sebut dapat rezeki makan, Alhamdulillah, tapi tak semayang. Contoh saja ni, contoh saja. Maka seperti umpama seorang lelaki bagi pakaian, diambilnya pada dua tepinya. Seperti dia ambil pakaian, beri pakaian dia ambil, tapi dia potong, dia guna sikit saja. Maknanya tiada dipakainya pada sekaliannya.
sekaliannya, maka tiadalah memberi manfaat akan dia yang demikian itu daripada panas dan sejuk dan embun dan juga hujan. Jadi seperti apa? Dia beri baju, orang beri baju, dia potong baju. Sikit dia pakai maknanya. Jadi tak beri manfaat baju tadi. Hanya bersyukur dengan lidah saja. Tetapi anggota tidak bersyukur. Ataupun hati tidak bersyukur. Maka dan berhimpun segala ibarat daripada syukur itu dengan katanya, bermula syukur itu. Syukur itu mengetahui dengan hati. Dapat satu nikmat, tahu dalam hati bahawa ini datang daripada Allah Ta'ala, dan menyebut dengan lisan Alhamdulillah, puji Allah Ta'ala, ataupun lepas puji kita kata terima kasih kerana kamu bagi, lepas tu doakan, ya Allah murahkanlah rezeki dia, dan mengerjakan dengan segala anggota. Dapat tadi nikmat tadi, gunakan kepada jalan kebaikan, maka tangan kaki ibadat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah dikatakan orang yang bersyukur dengan Allah. Maka diceritakan bahawa ada satu orang hamba Allah, maka Allah Ta'ala berkata pada malaikat, wahai malaikatku, sekarang kamu juga ditugaskan mengambil nyawanya. Maka malaikat itu datang nak cabut nyawa dia. Tetapi ketika mana malaikat nak cabut nyawanya, tak boleh nak cabut nyawa dia. Nak cabut nyawa ikut mata tak boleh, ikut lidah tak boleh, ikut hidung tak boleh, ikut telinga tak boleh, ikut tangan, ikut kaki, ikut kemaluan dia pun tak boleh. Maka malaikat tu berkata, ya Allah, engkau lebih tahu mana keadaan hamba-Mu. Kerana sesungguhnya tak boleh nak cabut, nak keluarkan roh. Kata Allah Ta'ala, tahukah kamu sebab apa roh tidak boleh keluar? Kerana apa? Roh tu sayang lagi. Sebab apa? Sebab segala anggota yang kamu nak cabut ikutnya, semua digunakan pada kebaikan. Mata tidak pernah melihat haram, telinga tidak pernah mendengar perkara yang haram, lidah tak pernah bercakap, tangan, kaki dan seumpamanya. Maka Allah Ta'ala berkata, bagi Allah Ta'ala ni ada satu anggota milik Allah Ta'ala. Apa dia? Yakni ubun-ubun kepala, tempat dia sujud kepada Allah. Oleh kerana itu, kamu cabutlah rohnya tempat di ubun-ubun kepala. Akhirnya dicabut rohnya tadi. Allah Ta'ala mengatakan, inilah dia, maknanya hamba yang bersyukur kepada Allah. Dan apabila engkau berkehendak akan barang yang menangguh, ia akan dikau atas syukur. Ingat, kalau kamu dapat sesuatu nikmat, kamu kena gunakan kepada nikmat itu kepada jalan yang menunjukkan kamu bersyukur kepada Allah. Seandainya tidak digunakan kepada jalan yang tidak jalan yang Allah redha, maka jatuhlah kamu kepada orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di sini kesimpulan dia apa yang kita nak beritahu, bahawa barang siapa yang bersyukur dengan nikmat Allah, berarti apa? Berarti dia telah ikat nikmat Allah Ta'ala itu, dan Allah akan tambah nikmat. Dan yang kedua dikatakan bahawa apabila orang itu dapat nikmat, maka nikmat tadi hendaklah dia bersyukur dengan 3 jalan. Yang pertama dengan hati, yang kedua dengan lidah, yang ketiga dengan anggota. Jadi yang ketiga pula dengan anggota. Baik. Kemudian kesimpulan yang ketiga, apabila kamu dapat nikmat, kamu juga kena terima kasih kepada orang yang jadi wasitah, jadi perantaraan nikmat tadi. Jadi bila dapat nikmat, kita ucap terima kasih pada orang tadi, kemudian kita doakan kebaikan. Kalau kita lupakan kepada orang yang memberi nikmat, maka Allah Ta'ala pun tidak melihat kita orang yang bersyukur dengan nikmat Allah. Orang yang benar-benar bersyukur dengan nikmat Allah adalah orang yang ingat kepada orang yang menjadi perantaraan yang memberi nikmat kepada dia. Jadi di sini kita belajar apa? Kalau orang beri nikmat, ucap terima kasih, kemudian doakan dia dan gunakan nikmat itu pada jalan kebaikan, dan sentiasa lihat itu nikmat datang daripada Allah.
Moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Moga-moga kita semua menjadi hamba Allah yang saleh dan bersyukurlah dengan nikmat Allah Ta'ala. Nikmat kesihatan, nikmat tubuh badan, nikmat apa yang Allah Ta'ala beri pada kita. Kita ini bersyukurlah kepada Allah. Moga-moga Allah Ta'ala jadikan kita di kalangan hamba Allah yang saleh. Jadi Ustaz rasa sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Sesiapa yang sudah dapat buku zikir, amalkan zikir tersebut. Itulah zikir yang Ustaz amalkan setiap hari sekadar yang mampu. Kadang-kadang boleh baca semua, kadang-kadang tak boleh, ada juga dengan sebab-sebab tertentu. Seperti lepas maghrib tak boleh nak baca roti hadap, roti atas buat kuliah sebagai contoh. Apa pun tak boleh baca semua, jangan tinggal semua. Maknanya walaupun boleh baca sekadar lepas subuh je Widul Latif, ataupun lepas zuhur saja hizib nas, ataupun lepas asar saja hizib bahar, itu terpulang. Yang paling penting jangan lupa berzikir kepada Allah. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan. Sekali lagi Ustaz nak beritahu, Ustaz bukan orang alim, bukan orang soleh. Hanya mengharapkan doa daripada antum semua, dan Ustaz doakan semua yang mengikut kuliah Ustaz pada malam ini, moga-moga Allah Ta'ala beri kebaikan, diampunkan dosa kita semua, dan dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita, dan kita mohon kepada Allah taubat nasuha sebelum kita wafat, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala agar Allah baiki akhlak kita, supaya Allah bersihkan hati kita. Hati kita ni banyak lagi kotor-kotor, dan kita mohon agar Allah Ta'ala pelihara ahli keluarga kita, anak, isteri kita, ahli yang maknanya jiran tetangga kita, dan kita mohon kepada Allah Ta'ala biar Allah Ta'ala murahkan rezeki kita, murahkan rezeki kita, agar dengan rezeki yang murah itu semakin kita ini menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelum kita tidur nanti, maafkan segala kesalahan orang. Jangan ada simpan-simpan lagi kebencian terhadap orang lain. Maknanya kita maafkan kesalahan orang, dan kita tidur tu kita letak dalam hati, ya Allah, kalau aku mati malam ini, semua dosa-dosa manusia terhadap aku maafkan dia. Begitulah maknanya kita maafkan kesalahan orang. Moga-moga Allah maafkan kesalahan kita. Dan kemudian bagi tahu juga, jangan lupa orang-orang yang susah keliling kita, bantulah mereka sekadar mana yang mampu. InsyaAllah. Jadi satu lagi Ustaz nak bagi tahu, sekarang ni sudah kuliah di Terengganu tu, dah boleh kuliah. Kalau kuliah Ustaz jauh-jauh, mungkin Ustaz tak sempat kuliah lepas Isyak ni. Jadi minta maaf banyak-banyak. Selagi mana sempat, Ustaz akan terus membaca kitab hikam ini. Jadi sekadar ini saja yang dapat disampaikan, dan disudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.